بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم آمين. Alhamdulillah, kita merapatkan setinggi-tinggi pujian kepada Allah sebagai kesyukuran kita di atas nikmat yang masih Allah limpah kurniakan kepada kita, sehingga kita masih lagi dapat sama-sama mengerjakan kewajiban dan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya. Dan mudah-mudahan Allah terima kewajiban dan tanggungjawab yang telah kita tunaikan itu sebagai amal soleh yang dapat membawa dan menarik kita untuk tergolong di dalam golongan mereka yang diredai Allah baik di dunia ini, dan mudah-mudahan ia sebagai bekalan pada kita di akhirat nanti, insyaAllah. Nikmat ruang, peluang dan kesempatan yang masih Allah yang mengandungi tauladan untuk kita contohi dan kita ikuti, juga mengandungi sempadan untuk kita jadikan sebagai pengajaran dari segi perkara yang tidak perlu diulangi. Di dalam kita menghayati perjalanan hidup yang telah dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuncak kejayaan Islam kita lihat di mana berlakunya pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah dimeteraikan di antara pihak Quraisy tentang kesilapan yang telah mereka lakukan tersebut. Maka mereka pun berusaha untuk mengkambus ataupun memperbetulkan semula daripada kesilapan yang berlaku itu. Maka di antara cara untuk memperbaiki semula perjanjian di antara Mekah dan Madinah iaitu untuk memperbaharui ataupun memperpanjang tempoh perjanjian tersebut. Maka pada malam ini kita lihat perbincangan kita fokus kepada rayuan Abu Sufyan. Tidak harus dipertikaikan bahawa pencabulan perjanjian Hudaibiyah itu memang telah berlaku dan dia juga melibatkan pemimpin Mekah yang telah bersekongkol dengan Bani Bakar, pihak Bani Khuza'ah. Jadi apabila menyedari kesilapan mereka, bahkan kesilapan secara langsung, bukan sekadar mereka memberikan sokongan, tapi juga memberikan tenaga dan juga memberikan logistik, persenjataan dan sebagainya. Pemimpin Mekah merasai padah yang akan menggugat kedudukan mereka dan rasa takut mula menyelubungi seluruh Makkah akibat pengkhianatan yang telah mereka lakukan terhadap perjanjian Hudaibiyah tersebut. Ini kita lihat. Walaupun mereka musyrik sekalipun, tapi mereka mengetahui, menyedari perjanjian itu harus dipegang.
Jadi apabila telah mengkhianati perjanjian, maka mereka menerimalah padah dia. Padah daripada kesilapan, penyokongan ataupun sokongan pada pengkhianatan yang dilakukan oleh puak Bani Bakar. Maka apabila menyedari tentang kesilapan dan padah tersebut, para pemimpinnya pun mengadakan mesyuarat tergebar untuk cuba mengatasi masalah yang kemungkinan yang akan berlaku dan dihadapi. Maka buatlah mesyuarat. Madinah tahu dah. Buat mesyuarat, lagu mana ni? Bagaimana kita nak menyelesaikan permasalahan ataupun isu yang sedang berlaku. Pengkhianatan ataupun pencerobohan, pembatalan perjanjian tersebut. Maka bicara, akhir sekali diamunya iaitu Abu Sufyan. Bicara, akhir sekali mereka pun melantiklah ataupun sebulat suara bersetuju untuk melantik Abu Sufyan supaya ke Madinah. Abu Sufyan mewakili pihak Mekah ke Madinah. Ada. Sebab Abu Sufyan ni pemimpin utamanya kalau kita agak macam Perdana Menteri lah. Perdana Menteri pihak, ataupun Menteri Besar Mekah. Ada. Jadi mereka bersetuju untuk supaya Abu Sufyan ke Madinah supaya menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi memperbarui perjanjian. Jumpa Nabi, mereka sepakat memilih Abu Sufyan untuk mewakili mereka dan bertemu dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi supaya memperbarui perjanjian. Memperbarui perjanjian dan menunaikan perjanjian Hudaibiyah. Serta melanjutkan tempohnya. Ini beberapa helah-helah yang cuba dilakukan oleh pihak Quraisy supaya tidak berlakunya kesan daripada pengkhianatan yang telah mereka lakukan tersebut. Jadi pemilihan Abu Sufyan ini kenapa? Sebab hubungannya dengan Rasulullah. Jadi pemilihan Abu Sufyan, mereka sebulat suara, tak ada orang lain dah Abu Sufyan. Sebab Rasulullah itu ialah menantu. Abu Sufyan ini tua Nabi. Ada Rasulullah itu menantu kepada Abu Sufyan. Sedangkan Abu Sufyan ini adalah mertua memandangkan putri Abu Sufyan ini, iaitu siapa dia? Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. Jadi melihat kepada hubungan antara Rasulullah dengan Abu Sufyan, hubungan antara Abu Sufyan dengan Rasulullah tersebut, maka mereka kata, buat kira lah. Kalau kita buat kira lah dengan natu, buat kali natu dengan kata tak tua lah. Ada. Jadi mereka pun anggap Abu Sufyan mereka pun pilihlah Abu Sufyan. Secara mukjizatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu para sahabat langkah yang untuk merayu agar perjanjian damai diperbaharui dan tempohnya dilanjutkan lagi. Maknanya sebelum Abu Sufyan sampai Madinah ni, Nabi tahu dah. Nabi bagi tahu ni di atas tindakan mereka, antara langkah-langkah yang akan mereka lakukan, mereka akan hantar wakil mari jumpa kita. Dan wakil yang akan mari jumpa kita ni Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan pun akan minta supaya diperpanjang tempoh, diperbarui, dibaiki semula ke apa sebagainya. Ini mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umair bin Wahab. Kalau kita ingat balik setelah peperangan Badar, lepas perang Badar, ada satu usaha nak bunuh Nabi. Ada satu usaha perancangan sulit yang dirancang oleh Umair bin Wahab bersama dengan Safwan bin Umayyah. Dua orang itu lah. Tak ada orang lain. Tak ada CCTV. Tengah suatu hari Umair bin Wahab dengan Safwan bin Umayyah duduk dua. Bicara. Umair bin Wahab pun tak ada Allah moga ada butai. Kalau tak ada butai ni ambo pergi selalu Madinah pergi bunuh Muhammad. Dengar gitu Safwan bin Umayyah pun kata, ada molek, ambo kira utai tu kira ambo pelesah. Adapun keluargamu, ambo tanggunglah. Maka Umar bin Wahab pun pergilah Madinah. Pergi Madinah, sampai Madinah.
Dia pun jumpa Nabi tanya, Nabi pun tanya. Nabi tahulah, Nabi tanya tujuan apa mari sini. Umar bin Wahab pun kata tujuan mari sini ialah nak mari tebuh anak ambo. Nabi kata do bukan hak tu. Kalau sekadar nak tebuh anakmu, tidak begini, tidak lagu ni persiapan kamu dengan siap bawa pedai ke apa sebagainya. Dia Umar bin Wahab kata sungguh apa sebab nak bebaskan nak bebaskan anak ambo yang jadi tawanan perang Badar. Lepas tu Nabi pun royaklah, Nabi pun bagi tahu. Sebenarnya mu mari sini ni sebab perbincanganmu dengan Sofwan bin Umayyah. Kejut dia. Kejut Umar bin Wahab apabila Nabi tahu pertemuan dan perbincangan sulit di antara dia dengan Sofwan bin Umayyah. Sedangkan pada ketika itu tak ada orang lain. Bukan sekadar Nabi tahu perbincangan dua tu, Nabi siap tahu lagi isi perbincangan. Sofwan bin Umayyah kata gini. Lepas tu Mum kata gini. Sebutir. Ibarat macam rakaman, hasil daripada rakaman CCTV ke apa sebagainya. Jadi pada tu Sofwan bin Umar bin Wahab pun masuk Islam. Jadi demikian juga dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan tak mari lagi Madinah, tapi Nabi maklumkan pada sahabat Abu Sufyan yang akan mari sini. Abu Sufyan akan mari sini untuk nak melanjutkan tempoh perpanjangan tempoh pada perjanjian ini dan nak memperbarui. Dengan ini Islam berada dalam keadaan yang sangat kukuh kerana peningkatan penerimaannya dalam kalangan masyarakat Arab. Secara tak langsung apabila pihak Mekah mari ngadak ke Madinah menunjukkan satu keizahan, kemuliaan dan keizahan bagi Islam. Musuh Islam tu mari ngadak. Mari ngadak nak minta perbarui, nak minta maaf secara tak langsung macam minta maaf. Ini kita lihat keizahan yang dicontohkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesan daripada Sulhul Hudaibiyah tersebut ramai di kalangan orang-orang Arab pun menerima Islam. Sehingga kan ramai yang menganut Islam dan pematuhan terhadap perjanjian menjadi contoh yang baik. Islam menunjukkan contoh. Dan Islam menunjukkan contoh. Sebab tu kadang-kadang dakwah ni tak semestinya melalui ucapan, tapi melalui tindakan, perbuatan. Sebagaimana katakan dakwatul hal afsahu min dakwatil lisan. Dakwah dari segi perbuatan, dakwah dari segi contoh tauladan, kadang-kadang lebih mudah untuk diikuti berbanding dakwah melalui ucapan. Ucap kecek lama panjang apa sebagainya, kadang-kadang banyak mana yang kita dapat tahu. Banyak mana input yang boleh kita ambil. Input yang boleh kita ambil itu satu perkara dah. Nak boleh kau buat pun tu satu perkara pun. Tapi kalau kita tunjukkan dakwah melalui tauladan tersebut, mudah dah lagu ni. Jadi demikian halnya dalam konteks antara pendekatan dakwah. Bukan tak boleh langsung berucap, cuma berucap tu kena berucap. Cuma di antara di sebalik daripada tu di antara pendekatan dakwah ialah melalui contoh tauladan. Jadi sehingga menyebabkan apabila tauladan yang ditonjolkan oleh Islam pada ketika itu menyebabkan ramai orang menganut Islam. Adapun jahiliah Mekah dalam keadaan semakin lemah kerana perangai kejinya serta pelanggaran terhadap perjanjian damai yang dianggap sebagai satu-satu kejahatan yang dibenci oleh masyarakat. Sebab itu kita Islam perlu beza. Dan kekuatan kita, kekuatan Islam tidak bergantung kekuatan kepada material dan fizikal semata-mata. Kita lihat dalam beberapa peperangan yang besar yang melibatkan pihak tentera musuh yang besar. Sebagaimana perang Yarmuk, perang Qadisiyah. Sayyidina Umar percaya dalam peperangan Qadisiyah kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Supaya apa dia? Supaya biar kita beza dengan orang kafir. Biar beza dengan musuh-musuh. Kalau kita melawan mereka, menentang mereka, berperang berhadapan dengan mereka kerana senjata yang kita miliki, memang tak boleh lawan. Sebab senjata mereka canggih. Kalau berhadapan dengan mereka kerana jumlah yang kita miliki, tak boleh juga. Jumlah mereka pun terlatih dan ramai.
Jadi bagaimana cara melawannya? Bagaimana cara berhadapan dengan mereka? Yaitu dengan memohon pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dengan buat apa yang Allah perintah dan jauhi apa yang Allah larang. Itu senjata yang paling ampuh. Senjata yang orang tak boleh sangka-sangka. Dan banyak cerita, banyak kisah-kisah sejarah-sejarah, contoh-contoh yang berlaku demikian. Sehingga dalam Al-Quran pun disebutkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak kisah-kisah fi'atin qalilah, sejarah yang menunjukkan kumpulan yang sedikit mampu mengalahkan kumpulan yang banyak. Bukan kerana senjata mereka canggih tak, tapi kerana bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi demikian hanya kita lihat bagaimana kesabaran yang dilalui oleh umat Islam pada ketika itu sehingga akhirnya mereka mendapatkan keizahan, kemuliaan daripada Allah. Mereka mengharapkan keizahan daripada Allah, kemuliaan daripada Allah, bukan daripada makhluk. Kalau mengharapkan kemuliaan daripada Allah, maka Allah akan berikan kemuliaan, sebaik-baik kemuliaan. Ya. Dalam perjalanan ke Madinah, ini kita lihat, lepas berlaku musyawarah dan sebagainya, akhir sekali Abu Sufyan pun bersetuju dan kemudian Abu Sufyan pun berangkatlah ke Madinah. Dalam perjalanannya ke Madinah, Abu Sufyan pun terserempak dengan Budail bin Warqa al-Khuzai, wakil daripada Khuza'ah, yang memaklumkan berkaitan tentang keterlibatan pimpinan Quraisy Mekah dengan terhadap pembantaian Bani Khuza'ah. Maka apabila Abu Sufyan terserempak dengan Budail bin Warqa al-Khuzai, dia pun tanyalah. Apabila ditanya, adakah beliau datang dari Madinah? Mari Madinah kau. Budail pun menyatakan tak ada, mari lain. Ada. Apabila Budail jawab itu, Abu Sufyan kata, tak boleh percaya mana ni. Maka Abu Sufyan pun merakui jawapannya dan kemudian menyiasat berkaitan tentang kesan perjalanan Budail tersebut. Tengok-tengok, cari-cari laluan dia. Akhir sekali Abu Sufyan pun menemuilah biji kurma, biji tamar. Biji kurma apa dia? Biji kurma memang khas Madinah. Jadi orang tahu ini kurma Madinah, ni kurma Mekah, ni kurma ni. Jadi kalau ada orang makan kurma ni, ini daripada Madinah. Maknanya dia daripada Madinah. Cik kita lah. Ada. Kadang-kadang ada. Apa. Tapi kalau butir dia ni payah sikit. Nak cek tak? Ada. Cuma boleh cek buah dia sebelum kita belah. Ni tok ditu. Ni ayoah. Ni jadi ada. Jadi begitu juga. Mekah pun gitu juga. Kurma dia pun ada juga. Sama ada kurma dia bitel, ada bitel lima ke lagu mana Allah tak. Tapi dia boleh cek. Ni kurma Madinah, ni kurma Mekah, ni kurma Ajwa dan sebagainya macam-macam. Ya. Jadi Abu Sufyan pun menemui biji kurma Madinah yang menunjukkan bahawa memang Budail ini datang dari sana dan sudah tentu melaporkan berita serangan ke atas Bani Khuza'ah kepada Rasulullah. Jadi apabila Abu Sufyan tahu Budail daripada Madinah, memang dia akan di Madinah ni tak ada lain dah. Memang mesti dia akan report pada Rasulullah. Dia akan report pada Muhammad. Maka sampai saja di Madinah, Abu Sufyan pun terus mengunjungi putrinya. Sampai ke Madinah, Abu Sufyan pergi tempat di rumah putrinya. Yakni siapa dia? Ummu Habibah, Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anha. Iaitu isteri baginda Rasulullah. Apabila sampai masuk rumah dan sebagainya, anak dia pun persilakan masuk apa dan sebagainya. Apabila masuk, dia pun mahu duduk di atas tikar yang telah dihampar. Tikar memang khusus untuk Rasulullah. Bata khusus Rasulullah. Tiba-tiba Ummu Habibah pun menarik tikar dan menggulungnya. Abu Sufyan nak duduk, Ummu Habibah cepat-cepat tarik, sipai. Abu Sufyan pun pelik, tanya. Ya bunayya, araghibti bihadzal firashi anni ambi anhu. Kita kak, kalau orang puas kita panggil apa dia? Kalau laki awal, mek dia. Contohan mek lagi. Pancok kalau bahasa kita lah. Ya bunayya, mek. Bahasa manja dia. Wahai anakku, adakah kamu tidak menyenangi aku duduk di atas tikar hamparan ini ataupun kamu benci terhadap? Bapa yang tarik tikar
Atau suka kau Abah duduk atas ni ataupun marah, benci pada Abah. Maka Ummu Habibah pun jawab, bal huwa firasyu Rasulillah wa anta mru'un najisun musyrikun. Oh, kerah. Dah. Tika ni, tika tempat duduk tok laki aku, Rasulullah. Dah. Adapun Abah ni musyrik lagi. Musyrik lagi, musyrik kat najis lah, tak sesuai. Tak layak untuk duduk di tempat hamparan Rasulullah. Dah. Bukan kerana Ummul Mukminin kurang adab tak, tapi kerana kecintaannya kepada Rasulullah. Kecintaannya kepada Rasulullah dan dia menyedari abah dia ni, ayah dia ni adalah pimpinan yang memusuhi Islam. Dah. Dan dalam Islam kita ada selama mana orang tua tersebut tidak menyeru kepada musyrik dan sebagainya, selama tu si anak kena patuh dan sebagainya. Jadi bukan bermakna Ummul Mukminin Ummu Habibah ni menunjukkan contoh yang tidak baik tak, tapi menunjukkan keteguhan, keizahan sebagai seorang muslim. Lebih ngerti beza. Hak mana kita kena tegas, hak mana tidak tegas dan sebagainya. Abu Sufyan pun menyampuk, ya bunayyatu aqad asabaki ba'di ba'di syarr. Wahai anakku, selepas ni kamu akan ditimpa keburukan. Tak molek perangamu ni. Kalau kita celaka ni, akan celaka ni kalau kita bahasa kita lah. Ummu Habibah pun menjawab, hadani Allahu lil Islam wa anta ya abati sayyidun Quraisyun wa kabiruha anka ad-dukhul fil Islam wa anta ta'budu hajaran la yasma'u wa la yubsir. Ini jawapan Ummu Habibah. Apa Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha. Apa dia? Bagaimana aku dapat celaka? Hadani Allah. Allah telah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepadaku dengan Islam. Memberikan petunjuk dengan Islam tu penuh coba. Pelik sungguh, hairan sungguh, pelik sungguh. Bagaimana pula kamu, wahai ayahku? Kalau ayah kata ambo ni akan mendapat celaka dan sebagainya ni, bagaimana ambo dapat celaka? Sedangkan ambo diberikan petunjuk oleh Allah pada Islam. Sedangkan ayah ni siapa dia? Ayah ni seorang pemimpin dan pembesar Quraisy yang tidak mahu memeluk Islam. Namanya ketuanya puak-puak yang memusuh Islam. Sebaliknya, celaka tak celaka, kita buat perbandingan. Celaka tak celaka. Ayah tu sembah apa dia? Kamu menyembah batu yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat. Mana hak lebih celaka? Ibarat kata kalau kita jadi, bagaimana ambo boleh celaka? Ambo ni Allah bagi petunjuk, sedangkan ayah tu masih lagi menyembah batu yang tak boleh mendengar dan tak boleh melihat. Abu Sufyan menjawab pula, Ya ajabah, wa hadha minki aidan atruku ma kana ya'budu abai wa atba'u dini Muhammad. Adakah wajar aku meninggalkan agama nenek moyang dan aku mengikuti agama Muhammad? Ada. Abu Sufyan pun lepas buat dengan anak dia pun pergilah jumpa Nabi, jumpa menantunya, jumpa Nabi dan menyatakan, inni kuntu ghaiban fi sulhil Hudaybiyah famdudil ahda wa zidna fil muddat. Maka dia berbahasa-basi masa ketika perjanjian ataupun sulhul Hudaybiyah itu dimeteraikan, kuntu ghaiban, aku tak hadir, hamba tak hadir. Jadi hadir hari itu siapa dia? Hadir hari itu ialah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu wakil daripada. Jadi hari ini Amr sendiri hadir. Ketua puak Quraisy sendiri hadir hari. Ada pun hari itu wakil dia. Hari ini ketua sendiri bagi supaya nak kemah balik. Jadi masa tu aku tidak hadir bersama ketika perjanjian Hudaybiyah dimeteraikan, maka aku mahu melanjutkan tempoh masa perjanjian. Mari sini tujuan hamba nak melanjutkan tempoh, nak perpanjang tempoh perjanjian. Nak baiki semula, nak baru semula dan nak perpanjang tempoh. Kalau ada perkara-perkara perjanjian-perjanjian yang perlu diperbetulkan ataupun diperbaiki ataupun ditambah baik dan sebagainya, kita bincang. Ibarat kata dia nak pung Nabi. Kalau nak tukar ke apa, kalau sebelum ni nampak perjanjian tu berat nampak menek ahli Quraisy. Jadi kemungkinan pada ketika itu dia pun minta supaya kalau orang Islam nak sama dengan Quraisy pun tak apa juga.
Ada ibaratnya gitu. Dia coba nak tarik perhatian Nabi. Rasulullah pun bersabda, "Lidzalika ji'ta ya Abu Sufyan." Tujuan kalau orang kita kat bahasa doa, abah mari sini tujuan tu lah. Muka tok tua dia. Abah mari sini tujuan tu kan. Abu Sufyan pun kata, "Na'am ya." Rasulullah pun bersabda, "Hal kana fikum min hadatsin?" Tak nampak pelik mari mari kerana sebab tempoh kita ni 10 tahun. Ni tak apa 10 tahun lagi tiba-tiba mari sini ni. Mari nak memperbaharui bapanya ada gapo-gapo. Nabi pun tanya, "Saya pelik ni, ada gapo-gapo?" Nabi tahu dah. Cuma nak dengar sendiri daripada Abu Sufyan. Macam Umar bin Wahab ketika perang Badar tu, lepas perang Badar. Mari Nabi tanya buat gapo dia, mari sini ada. Jadi anak Nabi tanyalah kepada Abu Sufyan. Tempoh perjanjian kita ni 10 tahun. Dan kami dari pihak Islam sendiri tak ada rumutan tentang isi kandungan dan sebagainya. Beres belakang tak ada masalah kalangan. Cuma mari ibarat mari tiba-tiba ni. Mari tiba-tiba ni kau ada gapo-gapo belakang. Jadi Nabi tanya, hal kana fikum min hadatsin? Ada gapo-gapo berlaku kau yang mari tiba-tiba jumpa ni nak memperbarui nak memperpanjang tempoh lagi. Abu Sufyan menjawab, "Ma'adallah, nahnu ala ahdina wa sulhina la nughayyiru wa la nubaddil." Aku berlindung kepada Allah. Ada. Makna dah kata dah. Tak ada gapo-gapo. Kami masih lagi berpegang dengan janji yang telah dimeteraikan dan perdamaian tersebut. Kami sekali-kali tidak akan mengubah dan tidak akan menukar perjanjian tersebut. Ada. Nabi tahu dah. Cuma nak tengok sama mana kejujuran puak-puak Quraisy mari jumpa. Rasulullah pun bersabda, "Fa nahnu ala muddatina wa sulhina." Kalau gitu kalau tak ada gapo kalau masih berpegang lagi tak ubah perjanjian, tak tukar perjanjian gapo beres nahnu ala muddatina wa sulhina. Kami juga akan masih tetap dengan perjanjian damai yang dimeteraikan. Kalau gitu guna hak sedia ada. Sedia ada tu molek dah comel dah tak ada. Kalau tak ada pertukaran, tak ada perubahan, tak ada perubahan dan pertukaran dan tidak ada gapo-gapo berlaku, pada dengan hak tu. Tak payah nak memperbarui. Nanti tunggu 10 tahun. Tunggu cukup tempoh gapo kalau nak memperbarui kita baru masa tu. Ni mari buat gapo dia. Ibaratnya. Kami juga masih sebab kami pun tak ada masalah dengan perjanjian tersebut. Walaupun nampak adik menarik puakmu sekalipun, kami tidak bertikai. Kami tetap pegang hak sedia ada. Abu Sufyan pun terus mengulangi permohonannya. Apabila Nabi respon gitu, tak masuk lain. Dia pun minta lagi pada Nabi untuk memperbaharui apa sebagainya. Mungkin Nabi kata, tak ada. Kalau tak ada masalah, tak payah nak memperpanjang tempoh. Abu Sufyan terus mengulangi permohonannya agar dilanjutkan tempoh. Namun Rasulullah pun mendiamkan diri tanpa memberikan sebarang jawapan. Nabi kata, "Moga tak ada masalah kan?" Jadi tak payah nak kita nak bahagia apa pun. Tunggu habis masuk, habis tempoh dia baru kita bicara semula. Jadi kalau tak ada apa-apa, dia selesai. Nabi pun pakai cak tu. Abu Sufyan menyedari tujuannya untuk melanjutkan tempoh perjanjian itu hampa. Tak boleh. Kemudian apabila tak boleh makan Nabi, tak boleh buat makan penakut Nabi, beliau pun menemui Abu Bakar. Jumpa Abu Bakar pula dan memujuknya agar berbincang dengan Rasulullah. Jumpa Abu Bakar, wak kira lah dengan sayang. Wak kira lah dengan Muhammad. Hamba mari sini sungguh ni. Kita nak baru nak memperbarui ke apa. Kalau nak ubah sikit, nak ubah tak apa juga kita setuju, bakal setuju. Apa respon Abu Bakar? Abu Bakar pun respon, "Ma'ana bifa'ilin." Abu Bakar kata, "Hamba tak boleh buat apa, keputusan dengan Nabi." Keputusan dengan Nabi. Sahabat tahu takut tak? Keputusan dengan Nabi. Abu Bakar tak boleh makan juga. Dia pun pergi jumpa Umar. Jumpa Umar boleh pedok lah. Kemudian beliau pun merayu kepada Umar radhiyallahu anhu tiba-tiba. Itu kita kata jumpa Umar boleh pedok lah. Siapa tak kenal Umar kan? Memang ada. Memang dia tidak bukan manusia lah. Kalau setan pun kenal Umar. Lagi kata. Jadi dia pun pergilah jumpa Umar. Kok ke mana ya? Tengah terhadap. Terah juga pergi jumpa Umar. Walaupun dia tahu respon lagi dari Umar lagu mana. Kok ke mana kena jumpa juga.
Mu nak minta aku jadi orang tengah jumpa dengan Nabi. Mu nak minta syafaat daripada aku untuk jumpa dengan Nabi. Kira dengan Nabi. Oh, Umar jawab. Wallahi, demi Allah, sekiranya aku hanya memiliki habuk yang halus. Kalau aku ada habuk debu yang halus ni, nescaya aku akan terus berjihad menentang kalian dengan. Kalau senjata aku tu debu sekalipun, aku jihad dengan debu tu. Aku hanya Umar. Ada. Boleh pedo jumpa dengan Umar. Ada. Nak jumpa sangat dengan Umar, tak boleh lah. Umar kata, kamu nak jadikan aku orang tengah untuk bicara dengan Nabi, nak selesai masalah buatmu. Ada. Selama mana aku masih diberikan kekuatan keizahan, aku akan berjihad mentembakmu. Walaupun senjata aku debu. Ini kita lihat bagaimana ketegasan Sayyidina Umar. Tak boleh makai Sayyidina Umar. Kali beliau pun menemui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang pada ketika itu berada di sisinya ialah istrinya yakni Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Jumpa Sayyidina Ali, betul ada bini dia, yakni Fatimah binti Rasulullah radhiyallahu anha. Pada ketika itu memangku putranya Hasan radhiyallahu anhu yang masih kecil. Fatimah duk mangku Hasan, Ali ada saja. Abu Sufyan pun memujuk Ali radhiyallahu anhu supaya membantunya dengan menyebutkan hubungan kekeluargaan dan pelbagai-bagai pujian sambil menegaskan, ya Ali, innaka amasul qaumi qaiban fashfa'li ila Rasulillah. Wahai Ali, kamu ialah seorang yang sangat merahmati orang lain. Dia pun. Dia pun Sayyidina Ali. Dan aku sungguh-sungguh memerlukan pertolongan kamu dan tidak akan pulang dengan kecewa tanpa mendapatkan apa yang aku inginkan. Adakah kamu dapat menolong aku untuk menyampaikan hasratku ini kepada Muhammad? Boleh dah. Waktu temu ni tak ada dah orang juru, orang baik dan sebagainya. Nah, jadi ambo nak minta tolong dia. Nah, aku nak minta tolong padamu untuk pergi jumpa Nabi, wak kira dengan Nabi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun menjawab, "Waihat ya Aba Sufyan. Wallahi laqad azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amrin ma nastati'u an nukallimahu fi." Lakum wahai Abu Sufyan. Demi Allah, sesungguhnya Rasul dan kami tidak akan mampu bercakap apa-apa tentang permintaanmu ini. Kalau mu tak kenal Nabi lagi, ini aku nak koyak. Aku nak bagi tahu. Nabi kalau dah putuskan keputusan, tak ada dah siapa yang boleh pertikaikan buat kira apa. Memang waktu lah. Jangan buat kira apa sebagainya. Waktu lah. Kami tak akan apa? Mana statiu an nukallimahu fi. Kami tak boleh nak kecek. Kalau Nabi dah putus. Apabila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jawab gitu, Abu Sufyan pun palinglah ke arah bini ini. Yang ini pada ke arah Fatimah binti Rasulullah. Dan berkata, ya benat Muhammad, hal laki an ta'muri bunayyaki hadha fayujira bainan nas fayakuna sayyid al-arabi ila akhir dahr. Wahai Fatimah, wahai anak Muhammad, adakah kamu dapat menyuruh putramu? Boleh tak nak jadikan putramu, nak jadikan cucu Muhammad, nak jadikan Sayyidina Hasan. Jadikan putramu, adakah kamu boleh menyuruh putramu, yakni Hasan yang masih kecil dalam pangkuan ibunya, agar dapat memberikan perlindungan terhadap orang ramai, agar kelak dia dapat menjadi pemimpin bangsa Arab hingga akhir zaman. Maknanya dia nak guna syafaat Sayyidina Hasan. Ada. Buat kira lah dengan cucu Muhammad, muka Muhammad saya pada cucunya jumpa dengan abahmu, buat kira apa dengan nama ataupun guna modal guna syafaat Hasan ni supaya dia dapat menyelamatkan orang-orang Mekah. Fatimah jawab, wallahi ma balagha bunayya dzaka an yujira bainan nas wa ma yujiru ahadun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, anakku ini belum lagi sampai masanya untuk memberi perlindungan terhadap orang ramai. Anak hamba kecil lah. Tosoda mak. Ibarat kata, tosoda mempolitikkan anakku. Ada. Anak hamba kecil lagi ni. Ada. Tak boleh nak memberikan perlindungan pada orang ramai.
Dan tiada siapa yang dapat mengganggu sebarang urusan dan perintah Rasul. Tak boleh. Tak kira cucu kesayangannya, ke anak kesayangannya, ke tak kira. Kalau perkara itu telah diputuskan Rasulullah dan dia berkaitan dengan agama, tak boleh. Bahkan Nabi pernah sebut, sekiranya lau syaraqat Fatimah laqata. Kalau Fatimah sendiri, anak aku sendiri pergi curi, aku kerak tangan. Ini kita dah. Jadi orang lain pun kena ada. Apabila Nabi telah buat keputusan, tak boleh. Memang tak boleh. Ya. Abu Sufyan pun berada dalam keadaan yang gawat. Serba salah Abu Sufyan. Pergi jumpa Abu Bakar tak boleh. Jumpa Sayyidina Umar, parok. Jumpa Ali pun tak boleh. Nak guna syafaat cucu dia pun, cucu Rasulullah pun tak boleh. Seolah-olah dunia menjadi gelap mengelilinginya. Habis ikhtiar dah. Habis ikhtiar. Lalu dia pun berkatalah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Ya Abul Hasan, inni aral umura qad ishtaddat alayya fansahni." Wahai Abul Hasan, yakni Sayyidina Ali kunyah kepada Sayyidina Ali, Hasan, sesungguhnya aku berada dalam keadaan yang sangat sempit. Tolong bagi nasihat pada hamba. Dah. Hamba tak boleh nak ini ni. Tolong bagi nasihat. Nak buat apa dia? Lalu Sayyidina Ali pun berkata, "Wallahi ma'a'lamu laka syai'an yughni anka syai'an, walakinnaka sayyidu bani Kinanah. Faqum fa'jir bainan nas, thumma al-haqqa bi ardik." Demi Allah. Nah, aku tidak tahu apakah cara yang dapat menolong. Hamba pun tak tahu nak tolong lagu mana. Bukankah kamu itu seorang pemimpin Bani Kinanah, yakni kaum yang besar? Untuk pemimpin kepada kaum yang besar. Maka pergilah. Laungkanlah sekuat-kuatnya untuk meminta pertolongan daripada orang ramai. Kemudian pulanglah ke negerimu. Di tengah-tengah bandar Madinah. Laungkan, minta pertolongan apa? Patut balik. Abu Sufyan pun bertanya sekali lagi. Au tara zalika mughniyan anni syai'an? Atau kamu melihat apa yang kamu cadangkan itu sudah memadai untuk menolongku? Adakah cadangan kamu itu bernas sehingga cukup dengan memberikan menyelesaikan permasalahan yang aku hadapi pada ketika ini? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun menjawab, "La wallahi ma azunnu walakin la ajidu laka ghaira dzalik." Hamba pun tak tahu, tidak demi Allah. Aku rasa itu pun juga tak memberikan apa-apa faedah. Nasihat apa yang hamba berikan tadi pun rasanya tak jadi apa pun. Tapi aku melihat itulah saja cara yang dapat membantu. Ada. Hamba bagi nasihat tadi, hamba pun tak boleh jamin boleh memberikan bantuan kepada kamu. Tapi hamba nampak, itu ya boleh hamba wayak. Sekat tu ya hamba boleh wayak. Maka Abu Sufyan pun meninggalkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menuju ke masjid dan melaksanakan nasihat apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dia pun bertolak ke Mekah dengan kecewa. Dia buat sebagaimana Sayyidina Ali suruh tadi. Sayyidina Ali pesan tadi. Pergi dekat orang ramai, laungkan, minta tolong dan apa sebagainya. Lepas tu balik. Dia pun buat. Pergi dekat Masjid Nabawi, kemudian dia pun laungkan, minta tolong apa. Lepas tu pakai balik. Balik dalam keadaan kecewa hampir. Ini yang berlaku kepada Abu Sufyan wakil daripada Quraisy. Jadi itu kita lihat. Perjalanan sebelum berlakunya ataupun kita kata kronologi sebelum berlakunya Fathu Makkah. Kita lihat bagaimana hinanya musuh Islam. Allah hinakan mereka. Apabila kita berpegang teguh dengan Islam dan sebagainya, Allah akan muliakan kita dan Allah akan menghinakan musuh-musuh Islam. Demikian halnya. Contoh-contoh telah berlaku dah. Ada dah contoh-contoh. Cuma kita nak buat dengan tak saya buat. Kita banyak tinggalkan. Sebab tu ulama pesan, ta'allamu tarikh qabla yata'allamu qatar. Pelajari sejarah, hayati sejarah, ambil iktibar daripadanya, bukan sekadar mengetahui peristiwa-peristiwa semata-mata, tapi jadikannya sebagai tauladan dan panduan dalam mengharumi kehidupan. Sebelum sejarah itu memberikan pelajaran kepada kamu. Dalam sejarah kita lihat bagaimana keizahan kemuliaan Islam, umat Islam dimuliakan. Dan dalam sejarah juga ditunjukkan bagaimana hinanya umat Islam. Ada berlaku. Cuma kita ambil panduannya, ambil tauladannya. Bagaimana kalau kita nak keizahan, ambil tauladan daripada sejarah itu. Bagaimana supaya kita tidak dihinakan sebagaimana yang berlaku, maka ambil sempadan daripada apa-apa yang berlaku. Faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam dihina sehina-hinanya.
Jadi itulah apa yang boleh hamba kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian ini memberikan kesedaran dan keinsafan yang kita harapkan mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam peningkatan kepada ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memohon pada Allah untuk diberikan pertolongan kepada saudara kita yang masih lagi ditindas pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, keteguhan, kesembuhan kepada mereka yang sakit dan cedera, dan ganjaran syahid kepada mereka yang berkorban. Mudah-mudahan Allah perkenankan permohonan dan pengharapan kita apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kelemahan kita ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وحد صفوف المسلمين وألف بين قلوبهم كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي اليمن وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي السودان وفي ماليزيا وفي مشارق الأرض ومغاربها وفي كل مكان وكل زمان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.